larangan untuk lelaki tujuh. Bila saya kata dua larangan lelaki, dua larangan perempuan, 4 larangan sama-sama tak dibuat, semua 8. No? Daripada 8 tu semua yang saya dah cerita. Tapi orang lelaki dah ada 7 larangan, orang perempuan pun ada 6. 8 yang saya cerita, orang perempuan baru ada 6 larangan. Sebab perempuan tidak terhalang makan berjantung, tidak terhalang masuk kepala. Tetapi orang lelaki ada 7. Sebab orang lelaki tak boleh, daripada 8 tu dia tak boleh dia buat ada 7. Orang lelaki boleh tutup muka, orang perempuan tak boleh. Orang perempuan buat ada 6. Orang perempuan boleh tutup kepala, boleh makan berjantung. Tapi saya dah cerita 8. Maksud saya, fakta yang saya ceritakan tu ada 8. Tetapi jika orang kata 7, betul. Sebab orang lelaki baru ada 7 daripada 8. Tapi ada orang kata 6, betul. Sebab asalnya orang perempuan baru ada 6 daripada 8 yang saya cerita. Ini juga saya nak menunjukkan bahawa hukum fiqh ni ada orang jawab macam ni, betul. Ada orang jawab macam ni, betul. Ada orang jawab macam ni, betul. Asas ni betul. Macam bermalam di Mina seluruh malam, tapi ada kata boleh juga lebih separuh malam. Dua-dua tu betul, ada asasnya. Ada satu kalau gini, sikit pun tak apa, asal sampai subuh. Sikit sampai subuh boleh bermalam di Mina. Tiga-tiga tu pendapat ulama, dan tiga-tiga tu terpakai. Pilihlah mana satu. Pilihlah. Mana tak samanya pendapat di kalangan ulama dalam hukum hakam ni, bukan untuk kita berkelahi bergaduh, salahnya lah. Untuk kita pilih mana yang lebih suit dengan keadaan kita. Macam ada 2 orang 2 jam memang Nabi tandas, dia suit dengannya satu sejuzuk daripada malam sampai subuh. Tapi ada orang tak ada masalah, dia pula nak dapat pahala banyak, dia berani dengan seluruh malam. It's okay, ikut. Bauan wangi yang kekal hingga lepas berniat ihram. Demikian juga minyak gambut yang berlemit. Kita berniat ihram, minyak gambut tu berlemit. Tapi kita bekas sebelum berniat, yang tu tak ada apa-apa. Nak tambah bau, setelah berniat tak boleh. Sebelum berniat sunat memakai wangi-wangian, sunat memakai minyak rambut. Sunat sebelum berniat. Okey. Bolehlah masuk gear 1. Tuan-tuan dan puan-puan, yang keempat bergunting bercukur ni dia ada 3 syarat. Tawaf 8 syarat besok, sa'i 6 syarat besok, bercukur bergunting 3 syarat sekarang. Pertama, dah masuk waktu bercukur bergunting dah masuk. Bilakah masuk waktu bercukur bergunting? Selesai sa'i masuk waktu bercukur bergunting. Dia tak ada azan, dia tak ada qomat. Dia tu azan, qomat waktu bergunting tak ada. Selesai sa'i masuk waktu bergunting. 1 masuk waktu. 2, rambut di kepala, maknanya bulu kening, bulu janggut, isai, bulu roma, nak jadikan amalan untuk bertahlul bercukur tak jadi. Mesti rambut di kepala. Rambut tu mungkin di punggung, tapi usul dia ada kepala, potong kat punggung boleh, kerana jenis rambut di kepala. Yang ketiga, tidak kurang 3 urat rambut. Orang lelaki seluruh bercukur seluruh kepala, seluruh rambut di kepala. Orang perempuan
sunatnya seluas jari. Banyak mana seluas jari, itulah kadar sunat bagi wanita dan afdal. Jangan tarah sampai sebelah. Sebab dia kata lebih banyak rambut buku, lebih banyak pahala. Yes, itu untuk orang lelaki. Orang perempuan, afdal seluas jari. Orang perempuan ni rambut ni kecantikan dia. Jadi dijagalah rambut tu. Jadi sebagai syarat syukur ni ambillah seluas jari. Itu yang afdal bagi wanita. Itulah cara bercukur. Masuk waktu, rambut di kepala tak kurang 3 urat rambut. Bagi orang yang tak ada rambut, contohnya semalam buat umrah, hari ni buat umrah lagi, semalam cukur dia cukup benda kan? Ataupun memang satu orang memang tak ada rambut, orang tak licin. Orang yang dah tak ada rambut ni, rukun bercukur tak ada, rukun tu tak ada. Tapi masih sunat melalukan pisau cukur di kepala je. Lalu kalau saya cukur, syarat bercukur lah bagi yang tidak ada rambut. Dan bercukur gunting ni maksud dia menanggalkan rambut di kepala dengan apa cara. Tak mesti dengan pisau, tak mesti dengan gunting, dengan cambuk. Ambil sikat sampai dia terjabut, boleh. Bagi maksud bercukur atau bergunting, bertahallul, menjadikan diri halal daripada ihram, boleh. Dengan apa cara? Satu soalan ekstrim. Soalan ekstrim. Bakar boleh tak? Ada orang tanya. Dan jatuh puasa study hukum. Jatuh puasa kena study hukum ni. Jawabnya boleh. Tapi saya nasihat janganlah terbakar semua sudah. Dia hukum boleh lah. Begitulah. Nak menegakkan apa cara rambut tu gugur, rambut tu taklah, boleh. Itu maksud dia. Dengan ini 8 proses untuk tunaikan ihram sampai meninggal kalangan campur talbiyah, tawaf dan sa'i besok. Caranya dan bercukur itulah caranya. Bagi wanita boleh ke di hotel? Biasanya sudah sa'i, diorang cukup gunting lah biasanya. Dan tidak ada sunat berturut-turut. Lepas sa'i mesti bercukur, tak ada. Tawaf, sa'i sunat berturut-turut. Tapi lepas sa'i mesti ke bergunting, bercukur, tak mesti. Tak sunat berturut-turut. Bagi orang yang memilih bercukur, dia terus pergi cari salon. Untuk lelaki bercukur gunting. Memang di hujung kawasan sa'i tu, naik keluar sikit naik atas bukit tu, ramai tukang gunting. Ataupun mungkin di hotel kita pun ada salon. On the way to hotel pun ada salon gunting kat situ. Boleh. Dia tidak mengurang pahala. Tapi kalau kita gunting dulu, kena bercukur, dapat pahala gunting. Rugi. Nak bercukur? Carilah tukang cukur. Parah terus. Okay. Bila ada soalan, kita berdua, bertiga, siapa nak gunting siapa? Timbul soalan, siapa nak gunting dulu ni? Kalau papai macam tu, kurang satu gunting, baca 1, 2, 3, kemak habis. Maknanya bila kita selesai sa'i, siapa gunting, siapa dulu tak ada isu. Sebab ada orang kata, kalau mencukur gunting orang, kena dendam, tak ada. Bila masing-masing dah sudah sa'i, dia dah boleh gunting sendiri, dia boleh gunting orang lain. Boleh, tak ada isu. Siapa gunting dulu, siapa kemudian, tak ada isu. Siapa-siapa dulu pun ya, payah-payah kira, pegang salah satu gunting, bilang 1, 2, 3, gunting serentak. Ya. Tadi kata tawaf dengan saya kena betul-betul. Sunat. Oh, sunat. Sunat betul-betul. Tapi antara bercukur, antara sa'i dengan bercukur tak ada sunat yang betul-betul. Tak mesti. Maknanya, jadi soalan tadi, boleh tak bergunting dia pilih? Saya punya pandangan lah, elok dia pilih. Bukan mesti di maruah. Di maruah ni, bila nak bergunting, kena tak selak rambut tu, aurat tu, itu dah tak elok ni. Kalau dia pilih ni, okey je, kita sama kita gunting. Cuma
Memang ada juga jemaah haji ni cadang nak balik bilik, nak gunting sampai bilik dia terlupa. Dia mandi apa semua. Bila mandi dia tak gugur rambut, tahlul apa? Tahlul. Sebab bercukup gunting, apa cara kamu tu gugur? Mandi gugur. Jadi lebih tiba dia tak kurang 3 urat rambut. Ada orang ambil sikat gugur. Jadi tahlul. Man tak mesti gunting, tak mesti berat. Siapa dulu, siapa kemudian tak ada isu. Boleh saja siapa-siapa dulu, siapa kemudian, asalkan sama-sama sudah sa'i. Kalau satu orang belum sa'i, dia gunting dengan orang, tak boleh. Dia kena tak. Orang yang dah gunting dah lepas tahlul, dah lepas sa'i, dia belum, dia gunting, dia kena tak. Atau orang tu belum selesai, dia pergi gunting rambut orang tu, dia kena tak. Dia orang yang tu tak pasal-pasal kena tak. Tak boleh kerana tak sengaja. Kalau orang tu belum sa'i, belum selesai sa'i, dia pergi guntingkan, dia berdosa. Sebab orang tu dalam ihram. Dan dam atas dia yang gunting dengan orang tu. Orang tu bukan perbuatan dia. Dan dia pun tak reda orang gunting rambut dia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tertib ni buatlah satu ikut tertibnya. Sekarang kita nak pergi mengerjakan haji. Bagaimana cara nak pergi haji, nak kerjakan haji? Rukun pertama, berniat ihram. Berniat ihram sama je. Berapa amalan? Untuk berniat ihram haji atau umrah? 8. Bersihkan tubuh badan dengan mandi. Sebelum mandi tu buat kuku, cukup bulu ketiak, hari itu sunnah. Mandi, kemudian pakai ihram, pakai wangian, pakai minyak rambut. Dia tidak ada tertib dulu kemudian. Mana-mana nak dulu boleh. Kemudian kita pun sembahyang sunat ihram. Sunat 5 amalan sebelum berniat. Lepas tu berniat ihram haji. Biasanya niat ihram haji ni di tempat kediaman. Afdalnya masa nak keluar rumah, nak keluar hotel tu, niat masa tu afdal. Selama kita berada di tanah haram, bolehlah berniat ihram. Oleh kerana kita tak tahu di mana sempadan tanah halal haram ni, mana sempadan dia kita pun tak tahu. Paling lewat mana sempadan bas. Bila bah dah mula bergerak tu berniat ihram. Tu paling kurang lah, paling lewatnya. Lepas tu bah tu berjalan lah. Kadang-kadang kita sudah berniat ihram haji, sunat bertalbiyah dan wajib menjaga larangan. Talbiyah bagi haji ni panjang, daripada berniat sampai Arafah, sampai Muzdalifah, sampai Mina, sampai nak melontar. Pergi melontar tu, orang buat haji ni, dia pergi melontar, jalan dalam 3 km tau, daripada kemah nak pergi tempat melontar tu. Dia berselisih dengan orang balik melontar. Orang balik melontar, dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir hari. Dia dah sudah melontar. Kita yang nak pergi melontar ni sunat talbiyah. Jangan tukar gear di masa tu. Takbir, takbir. Betul lah itu masa hari raya haji. Orang haji sunat bertalbiyah sampai nak melontar. Nak melontar tu baru tukar takbir. Jadi jangan confuse lah. Orang takbir tu kerana dia sudah melontar, dia balik, dia melontar lah. Jadi bertalbiyah ni sampai bagi haji ni masa dia panjang sampai nak melontar. Perjalanan pergi melontar tu masih dalam takbiyah. Dan tinggalkan larangan sama sajalah. Berniat ihram haji umrah ni sama saja, 8 amalan sunat. 8 amalan. Bukan sunat, 8 amalan, 5 amalan sebelum berniat ihram. Kemudian berniat ihram tu jadi amalan nombor 6. Dia bersekali dengan mikat, kemudian meninggalkan larangan. Dalam ihram nombor 7, bertalbiyah nombor 8. Kemudian daripada Mekah kita bergerak ke Arafah. Kita dah tengok gambaran rajah tempoh waktu berwukuf itu.
Siapa ni? Oh, sini. Hyperlink. Daripada Mekah pergi ke Arafah, mengerjakan amalan wukuf. Wukuf ni ada 4 syarat. Pertama, telah berniat ihram haji. Satu orang haji Arafah dan niat ihram haji tak ada. Tak ada wukuf, tak ada haji. Macam cerita tadi, dia sampai di Arafah, dia tak pasti dah berniat ke belum. Berniat masa tu, dia mesti dah berniat ihram haji. Yang keduanya, di bumi Arafah. Dan tak ada isu. Kemah kita semua bumi Arafah. Jangan dia tanya, ni Arafah ke ni? Ni Arafah. Pasal apa tu? Dia nampak satu signage Arafah end here, ataupun satu Arafah begin here. Jadi dia belah sini ke belah sana. Kita tak payah fikir benda tak pasal lah. Sebab kerajaan Saudi tak akan buat kerja gila. Dia tak akan kemah kita luar daripada Arafah. Tabung haji pun tak akan setuju. Mana tak payah buang masa lah. Arafah tak ada pasal. Jadi kata mana kemah kita tu semua Arafah, di bumi Arafah. Ketiga dalam waktu tu lah, waktu tu. Seketika je pun memadai afdal antara maghrib, sebelum maghrib dan lepas maghrib berada di Arafah tu afdal. Dan yang keempat ni dia agak kritikal. Kita adalah ahli ibadat. Syarat sah wukuf. Yang keempat, orang yang berwukuf tu adalah ahli ibadat. Apa makna ahli ibadat? Orang yang sah ibadatnya, bukan orang yang buat ibadat. Orang yang ibadatnya sah. Termasuklah kanak-kanak. Kanak-kanak buat ibadat sah ke tak sah? Sah. Habis siapa yang tak sah? Siapa yang tak sah? Pertama, orang setengah tak 3 suku. Kita tak jumpa orang ni tau. Orang dulu-dulu ni dia ada nama gila bermasa. Gila bermasa. Ada ikut bulan. Bila bulan penuh dia fully gila. Bila bulan dah mula turun dia okey balik. Sampai hujung bulan dia very okey macam biasa. Balik 10 dia dah mula sengit. Bulan penuh 12, 13 dia 15 gila penuh. Ada orang tu dulu. Sekarang orang ni dapat rawatan psikiatri. Dia diberi pil tertentu, dia tenang. Patut gila pun dia tak gila. Sekarang ni memang ada orang tu. Tapi kita pun maklum dia gila. Siapa suka kata dia gila. Dia ada menerima rawatan psikiatris. Dia makan ubat penenang. Jadi masa yang dia patut gila dia tak gila. Alhamdulillah. Jadi sekarang tak ada isu lah benda ni. Si gila ni. Semua ni orang ni dia ada ubat yang beri dia tenang. Dia tak gila masa tu. Dan orang tak sah lagi ialah orang murtad. Ada tak orang murtad? Ada ke tak ada orang murtad? Ada ke tak ada? Ada. Setiap jemaah haji biasanya dia akan dapat satu buku kerajaan Saudi beri tu, panduan haji. Buku ni dia terbagi pada 2. Satu tauhid, satu fiqh. Fiqh mazhab Hambali. Boleh baca, jangan pening. Ada beberapa perkara tak sama dengan apa yang kita belajar, jangan pening. Dia tu fiqh Hambali. Tapi tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Dia ada membariskan 10 amalan satu orang tu boleh terkeluar dari Islam. Yang tu kena ni. Termasuklah dia orang kata apa? Islam ni bagus tapi zaman Nabi tak mula semua orang Islam. Zaman sekarang kita nak macam mana nak cakap majmuk. Islam bagus tapi ni apa maknanya? Ada tak bagus betul? Ada ke tak bagus dalam Islam ni? Yang tak bagus orang Islam, bukan Islam tu sendiri. Islam agama sempurna. Jadi bila kita kata Islam tu bagus tapi tu masa tu awak daripada Islam. Kalau masuk ke Arafah, wukuf tak sah. Islam ni bagus tapi faraid dia tak adil. Orang perempuan dapat kurang. Ada tak orang cakap macam tu?
Siapa-siapa cakap ayat ni, dia betul-betul terkeluar dari Islam tak? Dia semayang, ibadat dia tak sah. Kalau dia hadir di Arafah, ada ni ayat haji, tapi ayat terkeluar, maka tak sah hukum dia. Tak sah hukum, tak ada haji. Mengucap balik. Bila mengucap balik, niat ihram haji balik. Kalau niat Arafah, niat ihram haji, baik dah. Jadi pokoknya kena jagalah. Benda-benda tauhid ni kena jaga. Kena jaga mulut. Sebab kita boleh terkeluar daripada Islam walaupun cakap main-main tau. Kecuali cakap bagi maksud mengajar atau belajar, macam saya contohkan tadi, itu dibolehkan. Tapi saya dengan rasa haji dia orang kafir lah. Tak pasal-pasal satu. Jadi orang kafir ni kan senang, aku nak buat orang boleh. Jadi orang senang susah. Ayat ni semua terkeluar daripada Islam ni. Ada tak orang ni? Agak tak ada lah ya. Jadi syarat sahur pun satu, ada niat ihram haji di bumi Arafah dalam tempoh ni, dan dia ahli ibadat, maknanya dia buat ibadat sah. Siapa tak sah? Orang gila dengan orang murtad. Ibadat tak sah. Wal'ayazubillah. Wukuf ni tuan-tuan dan puan-puan, dia di antaranya Arafah ni dia gambaran mahsyar lah. Jadi kita dijemput datang tempat ni, Arafah ni, sebagai gambaran mahsyar. Semua kita besok akan berhimpun pada satu tempat untuk diadili dan ditentukan syurga ke neraka. Jadi wukuf ni gambarannya lah, supaya kita dapat rasakan pada satu hari kita akan berhimpun segamai-gamai manusia. Dengan manusia bila ramai ni, jadi adalah kesusahan dia. Jadi dan Allah Ta'ala jadikan juga Arafah ni, kalau di muka bumi, mana-mana tempat boleh berdoa, tapi yang kuat mustajab ni di Tanah Haram. Di Tanah Haram yang kuat mustajab ni di Masjid Haram. Di Masjid Haram yang kuat mustajab ni di Kaabah. Di Kaabah ni beberapa poin, beberapa tempat dalam Masjid Haram juga beberapa tempat mustajab berdoa, termasuk Arafah, Marwah, Safa, tempat-tempat mustajab berdoa. Kemudian termasuk juga ruang antara rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad tu abdah berdoa. Termasuk juga dalam Haji Ismail tu ada mizab, ada pancuran emas. Sunat berdoa di situ dan abdah berdoa di situ tempat mustajab. Yang paling mustajab sekali nama dia Multazam. Multazam ni kalau kita boleh bayangkan Kaabah, dia ada pintu, dia ada penjuru Hajar Aswad, tempat orang mula kantawang ni. Daripada penjuru sampai ke pintu dalam 2 meter punya tempat. Situ yang paling mustajab berdoa. Paling mustajab. Tetapi tempat tu limited, berapa orang dia boleh bercacang dekat 2 meter tu. Kena pula setengah-setengah orang bila dia dapat tempat tu dia melekap kat situ. Kita menunggu ramai lama nak dapat tempat berdoa di situ. Allah Ta'ala amkan di padang Arafah, walaupun tanah halal, berdoa di padang Arafah lebih kuat mustajab ni daripada Multazam. Dan tak ada orang terhijab. Semua orang haji berada Arafah mendapat satu tempat, ruang dan masa berdoa yang lebih mustajab daripada berdoa di Multazam. Murahnya Allah Ta'ala di Arafah tu. Ambillah peluang di Arafah ni kita dituntut banyak bertalbiyah, banyak beristighfar, banyak berdoa. Kerana tempat yang sangat-sangat mustajab. Istighfar, minta ampun. Nabi membayangkan masa wukuf ni, Nabi kata masa wukuf, aku tengok iblis terlalu hina. Dia kurus melengkung, muka pucat, keadaan sangat terhina. Sebab iblis ni, apa kerja iblis? Dia nak cari dari kalangan anak Adam jadi ahli member dia, bakal masuk neraka. Dan dia dah usahakan kata ramai orang. Setiap orang ni ada iblis dia, khas bekerja untuk, bukan satu iblis tu. Setiap kita ni ada banyak iblis yang akan rosakkan kita. Termasuk qarin kita sendiri. Qarin ni, setiap kita ada qarin, ada makhluk berstatus jin. Dia dari kalangan jin, tapi kerja dia jadi tentera iblis nak rosakkan kita. Qarin ni. Dan
Kerja dia nak pancing kita ikut dia masuk neraka. Di padang Arafah, iblis-iblis ni Nabi kata, dia dah tengok dah satu anak Adam tu, dia dah fokus daripada dulu sekian lama. Mungkin daripada kecil sampai remaja, sampai muda, sampai dewasa, sampai tua. Dah ikut jalan iblis. Tapi hari ni orang ni ada kat Arafah. Iblis kata, macam itulah mengeluh. Dia ni dah puas, aku usahakan. Dia pun dah ikut jalan aku ni. Tapi hari ni dia ada kat Arafah. Semua orang di Arafah akan dapat keampunan. Habislah usaha. Kecewa. Dia kecewa kan? Tapi dia tak putus asa. Dia kecewa. Jadi masa tu dia jadi muka pucat. Muka dia jadi pucat, tubuh jadi kurus melengkung. Dia kata habislah usaha aku. Sia-sia usaha aku selama tadi. Tapi dia akan datang lagi. Dan lagi. Dan lagi. Hingga kita saat kematian. Dia akan rosakkan kita. Iblis. Tapi nak cerita padang Arafah ni, begitulah kedudukan iblis ni terhina. Kita ambillah peluang, berdoa pada Allah Ta'ala, termasuklah minta piara diri kita daripada gangguan iblis. Walaupun kita dah berdoa di Arafah, dia akan datang, dia akan usaha. Masa itulah pertarungan antara usaha kita nak lawan dia dengan pertolongan Allah Ta'ala, ataupun kita lalai. Bila lalai, pintu dia masuk. Bila kita lalai daripada mengasihi Allah, pintu untuk iblis kepada kita dah terbuka. Walaupun kita dah minta perlindungan di Arafah, kena ingat. Sebab iblis ni, dia kerja tak berhenti. Dia boleh tak tidur nak rosakkan kita. Ini satu perhatian. Di Arafah memang mustajab berdoa. Iblis dihina. Dan kita ambil peluang untuk strengthen kita iman, amalan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Tapi dengan waspada, dia akan datang tak berhenti. Masa wukuf saja dia kecewa. Petang sekarang nak pergi ke Muzdalifah, dia datang sebuah balik. Jangan pas kita lambat sikit, angin kita pun naik, dia pun masuk. Tuan-tuan dan puan, ada orang sampai nak bertikam di Arafah tu nak bubuh naik bas, takut tertinggal. Punya iblis, punya kuat goda dia, sampai nak bertikam di Arafah dalam jarak. Yang nak menikam, nasib baik aku tak buraikan perut dia. La haula wala quwwata illa billah. Kesnya berebut bas di Padang Arafah nak pergi ke Muzdalifah. Ada orang macam tu. Jadi kita ambil perhatian, wukuf Arafah ni gambaran mahsyar, supaya hati kita lebih bersedia menghadapi mahsyar, dan gunakan peluang berdoa sekuat mungkin di Padang Arafah. Dengan kesedaran, iblis akan habis kat situ. Dia akan datang lagi dan lagi dan lagi untuk merosakkan kita. Kerana itu kerja dia. Kerja dia nak merosakkan anak Adam. Dari Muzdalifah, dari Arafah kita akan pergi Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Kita tengok gambaran dia. Muzdalifah ni satu tempat Allah Ta'ala sebut Mash'ar al-Haram. Mash'ar ni syiar. Syiar ni lambang kebesaran. Haram ni kemuliaan Allah. Tapi di Arafah ni kita akan tengok tanah lapang sikit, batu bukit, berbukit-bukit, dan kemudian asas sangat-sangat sedikit. Kita akan dibawa di Padang Arafah sampai Muzdalifah, turun bas, duduklah kat padang tu. Kemah tak ada, apa pun tak ada. Alas tempat duduk pun bawa sendiri. Kalau ada bawa alas duduk, ada lebar alas duduk. Tidak duduklah atas pasir-pasir atau batu-batu. Jadi nak sembahyang sunat, sembahyanglah atas tanah atau apa semua tu. Nak buang air, ada tempat, tapi sangat-sangat terhad. Sangat terhad. Ini challenge betul. Cabaran di Muzdalifah. Allah Ta'ala pun jadikan kita berada di Muzdalifah, wajibnya mula midnight sampai subuh. Seketika wajib, tapi sampai subuh afdal. Nabi SAW memberi laluan kepada wanita, masuk midnight saja, orang perempuan pergilah ke Mina. Sampai Mina boleh menontak Jamrah Kubra. Tapi Nabi sendiri sampai di Muzdalifah. Dan ayat Quran turun supaya banyak berzikir di Muzdalifah. Maknanya Allah mahu kita dalam keadaan serba kekurangan tu masih dalam zikrullah, masih dalam tunduk patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Kesusahan kita sabar,
Dan Allah Ta'ala nak beritahu juga, memang manusia ada potensi, ada ability terus menerus taat pada Allah Ta'ala walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Kita mujahadah, struggle masa tu, susah payah, masih banyak berzikir, maka Allah Ta'ala nak beritahu kita, memang kamu ada kekuatan untuk mengingati aku ni. Sedar diri, kenal diri. Bila kita patuh pada perintah Allah Ta'ala. Tapi sikit punya hal nak gaduh, ada orang komplain, di Muzdalifah ni tak ada pegawai tabung haji, di Muzdalifah ni tak ada tu, tak ada ni. Memanglah tak ada. Muzdalifah ni, dia pada Arafah kita naik bas masing-masing. Tabung haji tak boleh nak provide satu bas satu petugas, mana nak ada. Petugas tabung haji pun setengah dah dekat Mina. Tunggu jemaah haji sampai Mina kan jangan jadi sesat banget. Atur kami masuk kemah ni dengan cara yang betul. Kalau tidak, kemah tu belum penuh, dia kata dah penuh. Menyebabkan ada jemaah haji sampai kemudian tak ada tempat di Mina. Macam-macam pegangan. Kadang-kadang kita tak terfikir pegangan jemaah haji dia macam tu. Itu pasal sekarang tabung haji pun dia awal-awal lagi dia computerize. Kemah ni, siapa orang kemah ni? Mana jemaah haji sudah diberitahu kemah nombor berapa, mana nak pastikan semua orang ada kemah. Dulu la ilaha illallah. Di sini kemah boleh duduk 10 orang. Dia 6 orang saja, orang nak masuk, dah benar. Nak masuk, dah benar. Datang ngadu kata buat, cik, kami tak ada kemah. Kita pun pergi tengok, kiri-kirinya ada 6 orang. Itu ada boleh 10. 4 orang lagi ada, dia keluar, dia ada. Macam ni ke jemaah haji? Jadi tabung haji kena sedia daripada sebahagian nak berada kat Mina, nak atur supaya masuk ni teratur masuk khemah. Dan semua orang dapat tempat lah di khemah ni. Jadi memang tak ada petugas. Ada petugas bilangan yang sangat sedikit. Hingga dia tenggelam di kalangan orang ramai. Jadi ini pun ada komplain, tak ada petugas tabung haji, tandas tak cukup. Siapa dia nak buat tandas secukupnya, nak pakai satu malam untuk setahun? Setahun jemaah haji satu malam je kat Muzdalifah tu, nak buat tandas cukup? Siapa nak bear the cost? Kerajaan Saudi pun tak ambil duit daripada dia buat kemudahan-kemudahan di Arafah, di Muzdalifah, dia tak ambil duit. Kalau nak ambil duit, tak ada duit kita. Orang naik haji bukan lagi 16,000. Kerajaan Saudi ambil duit kita tu di segi servis yang disediakan, dia ambil 440 riyal sahaja. Daripada Jeddah sampai segala facilities, sampai Mekah, di Madinah, perjalanan fasilitas semua 440 riyal. Termasuklah manpower yang bertugas di Arab, di Jeddah ada manpower dia. Kalau hal sakit, kematian, pihak sana tu ada yang bertanggungjawab sampai urus kemumian. Di Mekah juga, di Madinah juga. Jadi dia kerajaan Saudi ambil 444 ni, sekarang naik 500 berapa, termasuk kenderaan tu, kenderaan daripada kenal lain. Ni termasuk khemah. Khemah Arafah Mina tu ada kos ke tak ada kos? Tak ada kos. Ada kos dia. Kerajaan Saudi ambil 440 riyal sahaja. Dan dia makan lain. Jadi kalau nak diadakan tandas secukupnya di Muzdalifah, nak duduk setahun tu satu malam, siapa nak bayar kos? Jadi mana kesediaan untuk berdepan dengan cabaran-cabaran dalam perjalanan haji ni kena ada lah. Muzdalifah memang tempat sempit dan kurang selesa. Kalau hujan memang basah. Ingat-ingat saya lah, Muzdalifah ni tak ada hujan lebat. Nasibnya hujan lebat di Arafah atau di Mina. Hujan lebat di Arafah ni pun sebelum jemaah haji masuk kemah. Dia hujan lebat pada 6 dan 7 bulan, jemaah haji sampai 8 ni, kemah tu basah lah. Itu cabaran juga. Tapi di Muzdalifah kalau hujan memang tak ada kemah. Mina ni adalah kemah kali sapi, kemah kali sapi. Kalau ada kebakaran pun takkan makan kemah di Mina ni, tapi dia bukan kali sahih. Kalau hujan dalam kemah memang basah, kena terima semua. Tapi di Muzdalifah
Tak ada kemah direct. Tapi setakat ni ingat saya tahu berapa dulu ada hujan gerimis macam tu je. It's okay. Mana kena ada kesediaan berada di Muzdalifah. Muzdalifah ni satu tempat juga mana Allah Ta'ala letak kita tempat susah. Dia perintah kita berzikir dan kita patuh, supaya kita kenal diri kita memang ada ability, ada kekuatan untuk patuh pada perintah Allah Ta'ala dan tempat susah. Dan Muzdalifah juga tempat mustajab berdoa, seperti Arafah. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita melontar jamrah kubra, termasuklah melontar 3 jamrah. Melontar 3 jamrah ni, melontar jamrah kubra pada hari 10, dia ada 8 syarat. Nombor 1, nak melontar ni masuk waktu. Masuk waktu ni dia bermula daripada waktu mabit di Muzdalifah tu. Siapa-siapa dah sampai di Mina bolehlah melontar jamrah kubra. Dan habisnya dengan habis hari Mina. Hari Mina habis pada maghrib hari 13. Ini juga berarti kalau satu orang dia sampai Mina, dia nak melontar, dia uzur, dia sakit, dia demam, dia belum boleh upah orang lain melontar untuk dia. Dia kena tunggu dia berubat dulu. Tak baik hari 10, hari 11, tak baik hari 11, hari 12. Sampai hari 12 tak baik, hari 13 masih ada lagi. Hari 13 dah berubat tak baik juga, bagilah, barulah dia boleh suruh orang lain melontar dengan upah. Ataupun dengan sukarela tu pulang. Mana upah melontar. Kecuali satu orang memang dia sakit tak ada harapan sembuh. Contohnya ada orang sakit kena paralyze di Arafah. Hari wukuf tu paralyze di Arafah. Orang paralyze ni dalam 3-4 hari boleh sembuh ke? Boleh ke? Orang ni boleh hari 10 wakil boleh. Begitu juga ada satu orang dia tua dah, umur pun dah 80. Nak berjalan jauh pun tak ada badan. Takkan nak masa 3 hari dia balik jadi muda. Orang ni boleh upah orang lain. Tapi kalau setakat demam, sakit perut, sakit gaut. Orang gaut ni hari ni dia tak boleh berjalan, kasih dia jam hari ni, besok boleh main bola. Jadi dia kena berubat dulu sampai hari 13, tak sembuh baru boleh ubah pada orang lain. Itu melontar dalam waktu dia. Waktu dia panjang. Melontar hari 10 Zulhijjah, jamrah kubra ni waktu dia panjang daripada masuk waktu mabit di Muzdalifah tu hari 9 dan 10 sampai sebelum maghrib hari 13 Zulhijjah. Keduanya naklah melontar dengan batu. Jangan ambil kayu, selipar, besi, payung. Tak sah. Batu atau jenis-jenis batu lah. Kalau ada duit beli batu akik. Buat melontar boleh pasal dia batu, tapi belum ada orang buat. Dan yang ketiga nak melontar ni masuk waktu dengan batu, dengan tangan. Maknanya jangan bawa alat, bawa lastik untuk bisyak. Pakai lastik tak boleh, mesti dengan tangan. Yang keempat dengan gaya melontar. Melontar, bukan balik, bukan besit, melontar. Bagi lelaki boleh angkat tangan melontar. Orang perempuan siku dia jangan bercengkang daripada busuk, melontar. Itu sebab melontar ni mesti datang dekat. Di sini saya tak ada gambar-gambar melontar ni. Maknanya kita kena pergi sampai dekat bibir jamrah. Kita sampai orang dah ramai, depan kita ramai. Orang ramai, dia bukan nak berumah bertangga kat situ. Bukan dia nak masak nasi kat situ. Dia nak melontar 7 butir, lepas tu dia pergi. Kita tunggu beransur sampailah kita sampai di situ. Kita pun sudah 7 butir melontar, yakin masuk jamrah, kita pun tinggal. Jadi masuk waktu dengan batu, dengan tangan, dengan gaya melontar. Kena lontar sebutir-sebutir, jangan gemas. Setan kena satu butir kecil pula. Sunat batu tu seruah jari. Sunat seruah jari. Dan minimum saiz dia sebesar kacang kuda.
Kalau kacang hijau kecil nau, kacang dal kecil nau, kacang tanah pun kecil, kacang kuda dia besar sikit kacang tanah. Okey, itu minimum size. Dan elok-eloknya seruah jari. Kalau batu besar gemuk boleh makro. Sebab yang ni kalau singgah kat orang kan naas kawan tu. Melontar tempat gamai ni makro kan. Jadi melontar dengan yakin masuk jamrah, kemudian dilontar sebutir-sebutir, kemudian cukup 7 butir dengan yakin. Cukup 7 butir dengan yakin. Macam mana yakin Ustaz? Saya kata apa dia teruk kawan ni. Nak yakin bertanya saya. Kira batu tu betul-betul 7, lontar sebutir-sebutir. Manalah tahu tengah lontar dia jatuh, ada batu yang jatuh. Ya awak ni sedar ke tak sedar batu jatuh pun tak tahu ni. Tiga hari lagi kot nak hidup ni. Boleh tahu tak kita pegang 7 butir, lontar sebutir-sebutir, yang jatuh boleh tahu? Kalau tak boleh tahu, maknanya dah dekat masa umur pendek. Boleh tahu. Payah-payah, Bismillahirrahmanirrahim 1, Allahu Akbar 2. Payah-payah, bilang sampai 7. Kalau payah-payah. Pada saya tak ada payah, bilang 7. Atau letak tangan saya 7 butir batu, ambil sebutir-butir, lontar. Habis dah 7. Mana dah tahu adanya jatuh? Ini semua cari penyakit. Jangan ajar diri dengan was-was. Was-was ni kena buang. Baik, itu 8 syarat sah melontar. Sunat-sunat dia baca bismillah, takbir, zikir, berturut-turut. Boleh saja. Hari ni lontar 3, besok 4. Boleh, tapi tak ada orang buat. Sekali melontar, insya-Allah habis 7 butir batu berturut-turut tu sunat. Tapi melontar sebutir-sebutir tu syarat sah. Gempar sekali pun tak sah. Dan sunat berdoa lepas melontar ni. Tuan-tuan dan puan-puan, amalan melontar ni asal dia ya. Nabi Allah Ibrahim setelah selesai mendirikan Kaabah dengan anak dia Ismail, Allah Ta'ala datangkan perintah. Nombor 1, panggil manusia datang haji. Kaabah dah siap, orang kena datang sini buat tawaf, buat sa'i semua. Nabi Ibrahim pun naiklah bukit Jabal Abi Qubais, menyuruh manusia datang haji. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan juga kau sini pergi haji. Dan Allah Ta'ala datangkan Jibril AS pimpin dia pergi haji. Daripada Mekah pergi ke Arafah, lalu Mina. Sampai di Jamrah Kubra ni, Iblis yang menyebabkan Adam dan Hawa terkeluar daripada syurga dulu muncul kat situ di Jamrah Kubra ni. Kalau daripada Mekah Nabi Arafah tu jumpa Jamrah Kubra ni dulu, dan dihalang perjalanan Nabi Ibrahim nak pergi haji dengan family dia lah. Jibril kata lontar lain tu makhluk yang dilaknat. Nabi Allah Ibrahim dengan kebijaksanaannya ambil 7 butir batu, lontar sebutir. Setiap butir kena Iblis tu. Kali ke-7 dia tak tahan, dia gebah, dia jatuh, tapi dia ada Allah Ta'ala izin dia hilangkan diri. Okeylah. Nabi Ibrahim terus jalan lagi sampai lepas Kubra ni akan jumpa Jamrah Wusta, Jamrah pertengahan dalam 100 meter jalan. Jumpa Iblis muncul sekali lagi, halang lagi. Nabi Ibrahim lontar lagi dengan 7 butir batu, kena lagi, jatuh lagi, dia hilang lagi. Sampai Jamrah Sughra. Maknanya kita akan jumpa Jamrah Sughra dulu. Sampai Jamrah Sughra dia sama muncul dan menghalang perjalanan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim lontar dia 7 butir batu. Dan dia akhirnya dia hilangkan diri, tak muncul lagi. Allah Ta'ala sangat suka tengok amalan melontar Iblis yang menghalang perjalanan orang nak taat pada Allah. Allah Ta'ala terima amalan ni, jadikan amalan wajib haji. Jadi bila kita melontar jamrah ni asalnya tempat muncul syaitan. Dulu ditandakan tiang sebatang macam tu je, semua orang lontar 7 tiang. Tetapi datang masa batu tu, orang dah ramai batu dah berlama-lama, diadakan takungan. Pun akhir takungan pun penuh. Sekarang kerajaan Saudi buat satu model jamrah bentuk burung,
lontarlah banyak mana, insya-Allah batu tu takkan penuh-penuh. Dia ada sistem dia. Batu yang jatuh di bawah tu akan dikeluarkan balik dari tempat tu. Melontarlah banyak mana pun. Jadi yang kita melontar adalah jamrah. Jamrah ni ialah takungan. Kalau kita tengok jamrah, kita akan nampak ada dinding. Dinding tu bukan jamrah. Dinding ni, dinding. Kita dari sini melontar jamrah, takungan tu. Tapi ada setengah orang yang melontar dari jauh. Kalau tak ada dinding macam batu sampai orang sebelah. Orang sebelah juga ada batu. Batu dia sampai kat kita pula. Jadi kerajaan Saudi adakan dinding. Itu bukan jamrah, itu dinding. Jamrah takungan. Asal dia tempat muncul syaitan. Dan kita melontar bukan melontar syaitan, melontar jamrah, tempat muncul dia sebagai usaha menyertai melawan syaitan. Mana kita melontar jamrah, menyertai usaha melawan syaitan. Syaitan dia kena lawan. Jangan biar dia macam tu. Dan syariatnya di jamrah lontar. Kerana Allah Ta'ala suka tengok amalan Nabi Allah Ibrahim melontar. Jadi Allah Ta'ala jadikan syariat wajib haji. Jadi bila kita melontar ni adalah kita menyertai gerakan melawan syaitan. Itu filosofi daripada melontar jamrah kubra. Demikian juga melontar 3 jamrah ni. Filosofi dia sama lah. Amalan bermalam, lepas tu kita bercukur gunting. Filosofi ni syariat dia sama saja. Masuk waktu, rambut di kepala tak kurang 3 orang rambut. Cukup bagi haji, sama saja ya. Dan filosofi dia sama saja, nak membuang memori yang buruk-buruk, nak ganti memori yang baru. Dan kita pun jika boleh balik buka tawaf dan sa'i. Filosofi tawaf dan sa'i sama saja. Tawaf menyertai gerakan taat kepada Allah Ta'ala oleh semua makhluk, daripada sekecil-kecil makhluk sampai cakrawala, sampai malaikat mengerjakan tawaf. Satu gerakan anti-clockwise yang Allah Ta'ala suka. Dan sa'i amalan pengorbanan. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan, kita akan pergi ke Mina, bermabit di Mina, dan juga melontar 3 jamrah. Melontar 3 jamrah ni sama falsafah dia dengan melontar jamrah kubra. 8 syarat sah tadi sama. Cuma tambah satu lagi. Mulai jamrah sughra, wusta, kemudian kubra. Ikut tertib, kecil, tengah, besar. Hari 10 kubra dulu, ujung yang besar. Hari 11, 12, 13 mulai sughra, wusta dan kubra. Ikut tertib jamrah. Bagi orang yang himpun hari melontar, tuan-tuan dan puan, hari kita berada di Mina, orang pergi haji berada di Mina ni. Kedudukan di Mina ni ada 3 kawasan. Satu kawasan dekat dengan jamrah, lingkungan 2 km. Kawasan ni penuh. Kerajaan Saudi buka lagi satu kawasan nama Mina 2, Muaisin. Nak pergi melontar ni dalam 3 ke 4 km jalan kaki. Dan kawasan berikutnya ialah Muzdalifah. Di Mina dah penuh. Kerajaan Saudi dirikan kemah di Muzdalifah untuk 2 amalan. Satu, untuk jamaah bermabit di Mina, bumi Muzdalifah. Sah bermalam di kemah di Muzdalifah. Sah bermalam di Mina walaupun kemah duduk di Muzdalifah. Dengan mengambil kira, kita nak semayang dalam masjid dah penuh, kita pun semayang luar masjid. Sah ke tak sah? Sah. Kawasan Mina dah penuh. Kerajaan Saudi buka lagi satu kawasan Muzdalifah. Jadi pada hukumnya sah bermalam di Mina walaupun bumi Muzdalifah, kerana Mina dah penuh orang. Jadi nak pergi melontar, berjalan kaki kawasan Muzdalifah 4 ke 5 km. Larat tak nak pergi balik hari-hari? 3 hari, hari-hari pergi balik, besok pergi balik, hari 13 pergi balik, larat. Jadi orang yang duduk Mina 2, 3 ke 4 km ni atau 4 ke 5 km ni, dia himpun pada hari akhir. Hari 13 baru melontar untuk 11, 12, 13. Hari 10 melontar, hari 10 lah. Lepas tu bercukur putih, kalau kawan pakai biasa, duduklah di Mina tu, di kemah tu. Time makan-makan dan sembayang-sembayang. Dan kemah Mina ni dia tak ada surau khas.
dia tempat sempit. Mana di Mina ni, di mana tempat kita duduk, situlah tempat tidur, situlah tempat semayang, situlah tempat makan, situlah tempat dengar ceramah. Everything situ. Satu amalan tak duduk kat situ. Ada soalan, kenapa tak improve tempat tu nanti jam? Ada satu amalan tak boleh buat kat situ apa dia? Bila kita dapat tempat di Mina, inilah tempat kita duduk. Nak dengar ceramah, nak sembahyang sembahyang. Tidaklah aku macam ni, mana boleh agak sikit banyak kan? Dan sinilah tempat tidur, nak dengar ceramah, nak sembahyang semua. Tapi ada satu amalan tak boleh buat kat sini. Apa dia? Dia kat kencing. Jangan buang air kat sini. Kacau orang lain. Nak buang air, pergilah tandas. Ada tandas dia, okey? Soalan mengapa tak improvekan tempat ni? Nak improve macam mana? Satu malam. Macam mana nak improve? Dia kawasan kemah Mina, kawasan kemah. Duduklah, susun kayu orang dalam tu. Ada orang kata, mengapa tandas tak ditambah? Senang jawapan, senang soalan Sekarang ni, tandas ni dia nak ruang ke tak nak ruang? Nak tambah tandas, dia nak ruang ke tak nak ruang? Ini pun kawasan bermalam di Mina dah sampai 7 km tau. Dah sampai Muzdalifah, bermalam di Mina nak pergi melontar 7 km. Tapi kawasan ni orang belah-belah kita tak ada duduk sini. Langkah pendek-pendek, orang Afrika, orang Pakistan duduk sini 7 km. Pak Hitam pergi melontar saja.